Kita selalu melihat mengenai piramid makanan ini di tempat-tempat kesihatan dan juga daripada sekolah lagi sebenarnya kita telah pun didedahkan. Tetapi masalahnya sekarang ialah kadang-kadang ada orang tak tahu piramid makanan ini sebenarnya fungsinya apa, sebagai panduan ke bagaimana. Dan juga ramai yang mungkin tak perasan piramid makanan sebenarnya berubah-ubah. Ya, betul. Dan piramid makanan terbaru sebenarnya yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun lepas telah pun berubah sedikit. Saya rasa bukan sedikit, banyak. Disebabkan oleh faktor masyarakat kita, kesihatan masyarakat kita dan sebagainya. Piramid makanan tersebut boleh dikatakan terpaksa diubah. Ya, untuk mengupas lebih lanjut mengenai piramid makanan yang terbaru ini, kita bersama dengan Puan Rozalina Ismail, Pegawai Sains Pemakanan, Cawangan Perancangan dan Rasa Pemakanan KKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia, Safika dan Rizwan. Selamat pagi. Ini slot yang terbaik lah. Ini selamat bagi Malaysia, orang tengah breakfast. Kita pasal makanan. Betul. Okey, macam saya cakap tadi, Puan, piramid makanan Malaysia ni dia berubah-ubah sehinggalah yang terbaru di tangan saya ini, seperti anda yang tengok pada video tadi, bahagian paling bawah ini sayur. Kalau yang dulu, bahagian paling bawah ini roti, nasi dan sebagainya. Mungkin Puan boleh ceritakan kronologi perubahan ini dan kenapa ia berubah. Okey, terima kasih Syafiqah dan Rizwan ya. Actually kita punya piramid makanan Malaysia ni sebenarnya dah 30 tahun pun ada kat dalam negara kita. Bermula daripada 20 tahun ya, bermula daripada tahun 1999, 2010 dan sekarang ni kita telah kemas kini kepada tahun 2020 lah ya. Maksudnya perubahan ni kita ambil masa dalam tempoh 10 tahun untuk kita tambah baik piramid kita ni. Sebenarnya piramid kita ni sebenarnya konsep piramid makanan Malaysia ni dia merujuk kepada satu terjemahan daripada panduan diet Malaysia ataupun panduan pemakanan sihat ke dalam bentuk visual. Jadi bila kita lihat piramid ni sekali imbas kita dah tahu apa yang perlu banyak makan, yang mana yang perlu dikurangkan. Okey, dan cara bacaan dia Syafiqah dan Rizwan, kita perlu baca daripada bawah. Okey, daripada bawah kita ada kumpulan sayur dan buah ya. Dulu di aras bawah ni kita adalah kumpulan karbohidrat ya, tapi sekarang ni dia dah bertukar. Ini perubahan paling besar lah. Kita dah ada sayur dan buah-buahan di sini. Kemudian diikuti dengan kita kena ambil kurang sikit adalah kumpulan karbohidrat dan seterusnya semakin sedikit apabila kita menghampiri puncak piramid. Kita ada 4 level, 4 aras dan 5 kumpulan makanan. Yang ke atas sekali ni kita tak panggil kumpulan makanan utama yang ni garam, gula, minyak, lemak. Yang ni kita kena kurangkan. Ambil dalam kadar yang sedikit sahaja dan limitkan setiap harilah dalam masakan kita ke ataupun yang kita dah pack, kita jumpa makanan-makanan yang dah pack di pasar raya dan sebagainya, kena kurangkan pengambilan tersebut. Macam mana sebenarnya perubahan ini boleh terjadi? Kalau kita melihat perubahan ini agak drastik jugalah sebab tiba buah dengan sayur. Adakah disebabkan faktor seperti mana Ridwan katakan tadi, gaya hidup di Malaysia ini, Puan? Okey, semakan piramid makanan Malaysia ni kami sebenarnya menitik beratkan dia punya scientific evidence dan juga kita punya status pemakanan rakyat kita dalam tempoh 10 tahun lah selepas kita ada piramid 2010. Jadi menurut kajian National Health and Mobility Survey, iaitu satu kajian di peringkat nasional ya dalam negara kita, kita dapati masalah berlebihan berat badan dan juga NCD sangat tinggi dalam kalangan masyarakat kita terutama orang dewasa. Dan pada masa yang sama masih berlaku kekurangan zat makanan dalam kalangan kanak-kanak. Jadi sebenarnya selain daripada itu kita ada juga recommended nutrient intake RNI 2017 yang tu di mana ada terdapat nutrien-nutrien ataupun makronutrien yang disarankan untuk setiap kumpulan umur. Jadi berdasarkan itulah kita telah keluarkan piramid makanan Malaysia ini untuk orang sihat ya, tapi piramid makanan Malaysia ini untuk orang sihat, rujukan untuk orang sihat yang berusia 7 tahun dan ke atas. Termasuk orang dewasa dan juga warga emas. Jadi untuk kanak-kanak umur 7 tahun, kanak-kanak ni adalah satu golongan yang susah sangat untuk dibentuk. Terutamanya apabila kita nak paksa mereka makan sayur-sayur. Lagilah mereka susah nak makan sayur. Jadi macam mana Puan melihat peranan yang dimainkan oleh kementerian, ibu bapa dan guru, sekurang-kurangnya mereka perlu untuk memenuhi piramid makanan Malaysia ini supaya kita dapat membentuk satu generasi yang sihat dan kita boleh kurangkan kes obesiti di Malaysia. Okey. Menarik soalan ni sebab piramid pun memang kita apply untuk 7 tahun ke atas. Sebab kanak-kanak pun kita kat sekolah pun dah sebenarnya kita daripada dulu lagi dah biasa pun guna piramid ni. Okey, jadinya
kalau kita nak wujudkan amalan pemakanan sihat dalam kalangan kanak-kanak, memang saya rasa satu kerjasama yang komitmen, sama ada ibu bapa, guru maupun penjaga, sama ada di taska, nursery dan sebagainya, kena ada komitmen tersebut. Sebab membentuk pemakanan sihat kanak-kanak ni dia merupakan satu, orang kata, cabaran lah. Sebab pada masa kanak-kanak kecil, 2 tahun dan ke atas, terutamanya 2 tahun hingga 5 tahun, mereka adalah satu fasa pembelajaran. Pembelajaran, masa itulah mereka nak adopt apa yang ibu bapa, mak ayah ajar dan sebagainya, cikgu-cikgu dan sebagainya. Dan pada masa ni, cara kita nak introduce makanan sihat kepada mereka pun merupakan satu cabaran. Jadi peranan apa ya, kita kena pasti dulu faktor, Rizwan, Syafiqah, faktor apa penyebab yang mereka tak nak makan, ataupun sebagai contoh tadi Rizwan kata tak nak makan sayur kan. Kena tahu dulu faktor-faktor tu. Mungkin ya antara faktor yang kita dah kena pasti dalam kanak-kanak berdasarkan kajian dan sebagainya, kita kena pasti bahawa kanak-kanak ni kadang-kadang mereka, yang ni saya rasa mereka ada masalah klinikal ataupun masalah kesihatan. Semasa kita nak kenakan makanan tersebut, mereka mungkin ada sakit perut ke, ataupun ada respiratory problem ke, atau masalah pergigian ke. Kita tak tahu. Kita tak tahu, dan sebenarnya benda-benda tu menyebabkan mereka reject, refuse untuk makan makanan tersebut. Okey, selain daripada faktor kesihatan, mereka ni juga, kanak-kanak ni juga, mereka suka main. Bila suka main, mereka fokus kepada permainan mereka tu, lama-lama mereka lupa yang mereka lapar, dan mereka tak fikir pun bahawa mereka perlu makan pada waktu tersebut. Jadi yang ketiga, selain daripada suka main, masalah kesihatan, kadang-kadang ibu bapa dah bagi makanan lain dulu kepada kanak-kanak ni sebelum kita bagi makanan utama. Sebagai contoh, semasa mak dia nak siapkan makanan, okey, sementara anak nak makan makanan utama tu, dia dah bagi makanan ringan dulu ke, ataupun susu dulu ke dan sebagainya. Yang tu antara faktor dia reject makanan tersebut. Jadi berbalik kepada Rizwan cakap tadi kan, apa peranan. Jadi kita kena tahu masalah klinikal mereka dulu. Kadang-kadang anak-anak ada problem sebagainya, minta mereka buka mulut, tengok, cek. Kadang-kadang mulut mak pun boleh tengok keadaan mulut anak apa semua, terasa demam ke tak, tanya sakit perut ke tak, itu antaranya. Dan yang kedua, kepelbagaian makanan lah. Kepelbagaian makanan, bila kita kata kepelbagaian makanan, sebab piramid ni pun dia menggalakkan kita untuk pelbagaikan makanan kita. Bila kita pelbagaikan makanan, tak semestinya macam kat sini kan, tak semestinya jenis-jenis makanan itu sendiri, tetapi tekstur makanan tersebut dan warna, cara persembahan. Yang tu yang sebenarnya antara yang boleh menyebabkan kanak-kanak tersebut tertarik. Kan ada lagi tahu tips dia. Silakan. Okey, selain daripada tu, penyediaan makanan, kita kena libatkan kanak-kanak semasa menyediakan makanan. Dalam panduan diet kita pun, panduan diet Malaysia kita pun, kita menggalakkan banyak makan di rumah, dan banyak makan di rumah dan disediakan oleh ibu bapa sendiri makan makanan yang sihat tu. Pada masa inilah saya rasa penglibatan anak-anak boleh dimasukkan semasa penyediaan makanan, daripada mula membeli sampailah kanak-kanak tersebut menyediakan makanan tersebut. Masa mula membeli tu, kalau SOP sekarang ni kan, kalau pandemik sekarang ni kan, kalau nak bawa anak pergi membeli belah pasar raya dan sebagainya, cari pasar raya yang kurang orang lah, ataupun yang tak ramai, tak sesak dan sebagainya. Pada masa tu kita ajar mereka untuk pergi dekat kompartmen yang buah dan sayur dulu. Pergi bahagian tu dulu. Sebab kita nak galakkan mereka amalkan buah piramid. So kita ajak mereka pergi dekat kawasan yang ada buah dan sayur dulu. Mereka akan lihat banyak buah, banyak sayur, banyak warna, banyak pilihan, dan mereka akan beli. Bagi pilihan untuk mereka memilih lah. Dan bila balik rumah, masak makanan yang mereka pilih tu. Itu satu penghormatan kepada mereka. Itu salah satu cara untuk galakkan anak untuk amalkan pemakanan sihat. Pada masa tu, kita juga boleh bagi pendidikan kepada mereka. Kenapa warna hijau, kenapa warna merah, apa fungsi kepada tubuh badan. Betul. Itu satu cabaran lah, sebab ambil masa juga nak train anak-anak, terutama ibu-ibu yang dah bekerja. Tapi menarik. Kebaikan media sosial sekarang ialah bila ibu bapa banyak share tips di media sosial. Mungkin
mungkin lobak tu taklah bulat, dia jadi bentuk bunga. Telur tu jadi macam arnab. Jadi benda-benda macam tu juga boleh menarik perhatian anak-anak ini untuk makan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Kalau kita lihat piramid ni, macam Puan katakan tadi, kita kena baca daripada bawah sampai atas. Tetapi boleh kita perjelaskan berapa kuantiti yang disyorkan sebenarnya untuk sehari? Okey, untuk sehari kalau buah dan sayur ni kat sini kita ada tulis lebih daripada 3 sajian. Lebih daripada 3 sajian. Kat sini macam mana sajian ni, Syafiqah? Okey. Saya bawa household measurement, pengukur isi rumah. Yang ni kita biasa guna ni kat rumah. So benda ni sangat praktikal actually. Piramid ni sangat praktikal, mudah, senang dan makanan kat dalam dia pun local food. Yang sangat mudah ya. Okey, kalau untuk sayur, satu sajian kalau sayur yang dah masak tu, dia adalah 1 sendok. Satu sendok rata, ambil je 1 sendok, itu dah menunjukkan 1 sajian. Misal kata pagi Syafiqah makan nasi lemak. Nasi lemak ada tak makan dengan kangkung ke? Kangkung rebus ke? Petai. Ya. Okey. Betul. So nasi lemak kan, ada sekali-sekala ambil kangkung rebus ke, 1 sajian tu dah cukup. 1 sajian dah pagi. Tengah hari Rizwan ambil sayur ulam. Ulam apa Rizwan? Ulam raja. Okey, ulam raja. Okey, ulam raja. Kalau ulam dia tak masak tau. Jadinya dia kena macam dia kembang sikit. Dia penuh satu cawan ni. Ataupun kalau kita nak senduk, dia dalam 2 senduk macam tu lah. Kalau yang tak masak. Itu macam segenggam lebih kurang tu. Betul, segenggam. So dah 2 sajian. Pagi tadi kangkung, lepas tu ulam. Lepas tu malam Rizwan nak makan bihun sup. Bihun sup kat dalam tu pun ada sayur dan sebagainya. Buat anggaran sayur dalam tu ada 1 sendok. So dah dapat 3. Nampak macam mudah ke? Mudah dia kan? Mudah. Boleh. Cuma kalau beli kat kedai tu kita tak sayur lebih itu tetap tak lebih. Gitu je dibagi kan. Jadi kena ada kat rumah lah simpanan makanan. Yang menarik sekarang saya kira trend masyarakat Malaysia pinggan ni. Faham mengenai pinggan suku-suku separuh di tangan saya. Ini cukup popular untuk orang diet dan sebagainya. Boleh Puan terangkan ada kaitannya dengan piramid makanan. Okey. Pinggan, ada orang kata okey dah ada pinggan sihat, kenapa nak ada piramid? Banyak saya dapat persoalan macam tu. Sebenarnya pinggan dan piramid dia kena seiring dan sejalan. Ya, sebab sebenarnya piramid dia menunjukkan pemakanan untuk satu hari, berapa banyak semua orang nak ambil dalam satu hari tu, daripada pagi sampai malam berapa banyak. Tapi pinggan ni satu kali makan. Misal kata makan tengah hari, kita nak tahu yang kita cukup ke tak, okeylah kita bayangkan pinggan kita 10 inci besar dia. Lepas tu kita isikan dulu sayur dan buah. Lepas ni isi dulu sayur dan buah. Rizwan, Syafiqah. Bukan nasi dulu, selalu tak nasi dulu. Disebabkan piramid pun kita nak selari kan. Disebabkan piramid pun dah sayur dan buah kat bawah ni. Okey, sayur dulu. Pinggan pun samalah. Sayur dan buah dulu. Masuk dulu sayur dan buah separuh. Lepas tu suku baru nasi. Suku ni lebih kurang 1 sendok lah untuk Syafiqah. 1 sendok, 2 sendok pun boleh. 2 sendok. Yang rata bukan yang bumbung. Tapi kalau sayur dan buah dah ada, insya-Allah dia kenyang lah. Lepas tu kita letak sumber protein lain, ikan ke daging ataupun telur. Bukannya ikan dan daging dan telur dan ayam, tidak ya. Tapi kita pilih salah satu, maksudnya ikan yang digalakkan setiap hari. Tertampar Dengar tu Rida, bukan sebab dia macam kena tepat tu Puan. Makanan Malaysia ni sedap. Apa pendapat Puan dengan makanan Malaysia? Orang kata kan sebab macam nak diet semua sekali. Kalau ikutkan makanan Malaysia ni kita penuh dengan lemak, minyak, santan dan sebagainya. Nak lengkapkan pinggan suku-suku separuh dengan piramid makanan tu kira macam susahnya. Satu cabaran kan. Macam ada kari, ayam masak merah macam. Okey, rakyat negara kita memang suka lauk bancir. Kalau makan roti canai pun bancir, semua bancir kan. Nasi kandar kuah bancir. Semua bancir. Jadi kalau boleh kita dah tahu yang kuah-kuah tu semua ada tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak, tinggi minyak. Memang kena kurangkan. Maksudnya kalau ambil pun tak payah bancir lah kali ni. Slowly kita tukar, ambil secara sederhana lah, kata cukup untuk nasi tu setakat basah saja macam tu. Lagi satu saya nak cerita kat sini, yang piramid ni ada satu yang kita highlight ya dekat sini. Dia kita fokus kepada ultra processed food juga. Selain daripada garam, gula, minyak, ultra processed food. Ultra processed food ni makanan yang diproses.
makanan yang diproses yang ditambah dengan tambahan garam, gula, aditif lain ataupun pewarna lain. Yang ni yang kita kena hati-hatilah sebab sausage, nugget, perkara-perkara begitulah. Okey. Dia ambil, kalau dalam ambil kuantiti yang sikit dan tidak kerap, dia tidak bahaya. Tetapi kalau berpanjangan dijadikan satu habit, yang itu yang kita nak avoid. Yang paling penting fast food janganlah. Jadi kalau nak cerita pasal piramid makanan ini, dia memerlukan perbincangan yang panjang. Banyak lagi tips-tips yang Puan nak tak kongsikan. Tapi saya kira untuk hari ini cukup kita bagi slow-slow. Belajar dulu apa yang diberikan. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Rozalina Ismail, Pegawai Sains Pemakanan Cawangan Perancangan dan Dasar Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Wow, enaknya mak masak dengan menggunakan piramid makanan. Ikut piramid makanan, insya-Allah kita akan sihat. Baiklah.